Tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita sambung pertemuan kita dalam silsilah majlis ilmu. Cuma pada malam ini saya diminta untuk berbicara berkenaan dengan tema sambutan Maulidur Rasul. Malam ni kita tawakuf dulu pembacaan kitab 40 hadis tasawuf. Kita lihat pada malam ini berkenaan dengan tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, iaitu manhaj Rabbani, umat berkualiti. Manhaj Rabbani, umat berkualiti. Itu tema yang boleh jadi dibuat oleh orang bijak pandai. Jadi saya bagi tahu, saya ni tak layak untuk kupas tema yang dibuat oleh orang bijak pandai. Kena orang taraf-taraf profesor baru layak bahas bab tema ni. Kerana yang memilih tema boleh jadi bermesyuarat lama mencari tema sambutan Maulidur Rasul. Dan dia orang yang lebih faham lah berkenaan dengan tema ni. Apa yang dia orang nak sampaikan, maksud di sebalik manhaj Rabbani, umat berkualiti. Boleh jadi dengan maksud hadirnya baginda Nabi SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu datangnya baginda Nabi beserta dengan manhaj Rabbani. Dan hasil daripada manhaj Rabbani yang dibawa oleh baginda Nabi itulah, maka telah membentuk satu ummah yang berkualiti. Itulah lebih kurang maksud dia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh kenaan dengan tema manhaj Rabbani ini, tuan-tuan, kita kena tahu dulu apa maksud manhaj dan apa makna Rabbani. Kerana dua-dua kalimah itu adalah kalimah Arab. Umat tu pun kalimah Arab. Kualiti tu je kot bahasa Melayu. Tu pun rasanya ambil daripada bahasa Inggeris kot. Kualiti ni. Ataupun Melayu dulu, ataupun Inggeris dulu, wallahu a'lam. Yang pentingnya kalau bahasa Arab tak apa, kita boleh kata bahasa Arab lah yang mula-mula sekali. Adapun bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu ni, tuan-tuan kena tanya orang yang buat kajian lah. Bahasa Melayu dulu ke ada dalam dunia ni, ataupun bahasa Inggeris dulu. Dan kualiti ni boleh jadi Inggeris ambil daripada Melayu, macam pelik lah pula bunyi. Sebab bahasa Melayu tidak di antara bahasa utama dunia. Mungkin duduk di tangga yang ke-10 mungkin lah. Tuan-tuan kena tengok dalam ranking bahasa pula. Boleh jadi bahasa Melayu ambil daripada bahasa Inggeris, kualiti kan. Jadi kita nak kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan manhaj. Sebab manhaj ni adalah kalimah Arab. Nanti kita silap guna. Macam kalimah yang biasa kita dengar, kalimah muhrim dengan mahram. Dulu semua orang guna muhrim je. Dia ni muhrim saya dulu. Lepas tu bila orang mula belajar, mula mengaji, orang tahu rupa-rupanya muhrim ni ialah satu kalimah yang diambil daripada ahrama. Yuhrimu ihram. Daripada asal madinya, past tense dia ialah ahrama. Yuhrimu, masdar dia ihram. Melayu kita ambil daripada Arab tu jadilah ihram. Pun kita faham. Kita akan berihram di miqat sekian. Maknanya kita boleh faham. Padahal kalimah tu kalimah Arab. Tapi bila dia dah jadi Melayu, maka kita boleh faham. Seolah-olah dah macam bahasa kita. Jadi bila orang mula belajar, orang tahu muhrim ni maknanya orang yang berihram.
Isim fa'il daripada ahrama. Orang mengaji Arab dia tahu itu isim fa'il. Adapun mahram, mahram ni dia menunjukkan orang yang haram kita kahwini. Minar rijali wan nisa, sama ada laki ataupun perempuan yang ada hubungan rahim dengan kita ataupun hubungan qarabah dengan kita, hubungan kerabat dengan kita. Itu mahram. Jamak dia maharim. Dalam Quran ada istilah maharim, orang-orang yang diharamkan. So kalau bukan mahram, maknanya yang tidak diharamkan lah kita berkahwin. So halal maknanya kita berkahwin dengan dia. Itu istilah yang kadang-kadang kita tak pandai nak guna sebab kita tak tahu apa maksud dia. Kadang-kadang sampai ke tahap penceramah pun kadang-kadang masih keliru, masih dalam penggunaan yang salah lagi. Jadi bila kita nak guna, kita kena fahamlah apa maksud kalimah tersebut. Manhaj ni pun dia bukan satu perkataan baru, dia satu perkataan yang dah lama digunakan dalam masyarakat kita. Kita boleh faham manhaj tarbawi. Orang yang boleh jadi terlibat dalam gerakan Islam biasa dengar kalimah manhaj tarbawi. Kita dengar tu kita boleh faham, walaupun tak banyak kita boleh tahulah tarbawi itu maknanya tarbiyah. Dan banyak lagi lah digunakan kalimah manhaj ni. So manhaj ini kalau kita lihat dari sudut bahasanya, manhaj ni adalah kaedah ataupun cara. Itu manhaj dipanggil. Kaedah ataupun cara. So maknanya kalau kita nak guna biar berdepatan dengan maksud kaedah ataupun cara lah. Kemudian Rabbani ni satu kalimah yang diambil daripada Rabb. Rabb ni maknanya Tuhan. Dia ada dua istilah kan. Satu ilah yang Quran guna. Satu ilah pun kita Melayu terjemah dengan Tuhan juga. Satu lagi Rabb, Melayu kita terjemah Tuhan juga. Tapi orang Arab guna dua perkataan tu pada dua makna yang berbeza. Tu luasnya bahasa Arab dan tepatnya penggunaan bahasa Arab ni. Kita Melayu dua-dua kita terjemah Tuhan. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Bila Allah je baru kita terjemah dengan Allah juga. Jadi Rabbani ni diambil daripada kalimah Rabbun. Kalimah Rabbun. Kemudian dijadikan dia dalam bentuk nisbah lah. Orang mengaji bahasa Arab dia tahulah kenapa masuk ya belakang tu untuk menjadikan kalimah Rabb tu sebagai na'at kepada manhaj. Sebagai sifat kepada manhaj. So jadilah dua kalimah tersebut dipanggil frasa. Tuan-tuan mengaji bahasa macam ni. Dipanggil frasa ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tarkib. Tarkib apa? Tarkib na'ti dipanggil. Dipanggil frasa sifat dipanggil. Al-manhaj ar-rabbani itu dipanggil tarkib na'ti ataupun Melayu kita panggil frasa sifat. Dia ada banyak jenis frasa pula. Ada frasa idhafi, at-tarkibul idhafi. Tu semua tu perbahasan dalam ilmu bahasa Arab. Cuma asalnya kalimah yang berasinganlah manhaj satu kalimah, Rabbani daripada kalimah Rabb satu kalimah, kemudian digabungkan jadi dua. Asalnya dia datang dalam bentuk idhafah. Manhajur Rabbi. Gitu. Asalnya manhajur Rabb. Manhajur Rabb tu dia buat dalam bentuk idhafah. Sandar menyandar antara dua kalimah tersebut. Di antara dua kalimah tu ada harfu jar. Manhaj tu diambil daripada mana? Kaedah tu diambil daripada mana? Cara tu diambil daripada mana? Manhaj minar Rabb. Diambil daripada Tuhan. Ataupun boleh juga dengan manhaj tu milik Tuhan. Lirrabb. Manhaj ni adalah milik Tuhan. Maknanya bila milik Tuhan, kita tak boleh pandai-pandai lah nak ubah. Tu orang yang tengok kalimah tu, orang dah boleh faham dah. Apa-apa yang disampaikan melalui frasa-frasa tersebut. Kemudian dia tak nak guna dalam bentuk manhajur Rabb, dia nak jadikan kalimah Rabb tu sebagai sifat kepada manhaj.
Maka dia buatlah dalam bentuk manhaj rabbani dengan makna manhaj yang bersifat ketuhanan. Itu baru terjemah yang lebih tepatlah. Bila kita jadikan dia sebagai frasa na'at, barulah kita terjemah dia sebagai manhaj rabbani adalah satu kaedah, satu cara yang bersifat ketuhanan. Jadi manhaj rabbani inilah manhaj yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak namakan manhaj rabbani pun boleh, manhaj nabawi pun boleh, sebab dia benda sama. Nabi tak pernah terkeluar walau sedikit daripada manhaj rabbani ni. Maknanya Nabi adalah penterjemah kepada manhaj rabbani. So kalau kita nak katakan dia macam satu pun boleh. Manhaj rabbani itu adalah manhaj nabawi yang diterjemahkan cara buatnya, cara laksananya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So baginda Nabi lah orang yang menterjemah. Kita nak tengok sesempurna manhaj rabbani ialah apa yang ada pada batang tubuh Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi laksanakan sepanjang hidup Nabi, sama ada dalam urusan negara, urusan yang paling kecil sekali, urusan berkeluarga, urusan diri sendiri, dan semua itu adalah berdasarkan kepada manhaj rabbani. Maknanya Nabi tak pernah keluar walau sedikit daripada manhaj Tuhan ni. Maknanya semua perbuatan Nabi adalah perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu boleh saja kalau kita nak katakan manhaj rabbani ni adalah manhaj nabawi. Yang datangnya daripada baginda Nabi lah sebagai apa? Sebagai yang menterjemahkannya. Baik. Ada sandaran tak manhaj rabbani ni? Ada sandaran dia. Ada hadis, ada ulama kutip daripada satu hadis yang mana kita biasa dengar hadis ni, Nabi pernah duduk dengan sahabat-sahabat dia, kemudian Nabi buat satu garisan lurus. Atas tanah Nabi buat satu garisan lurus. Kemudian di tepi-tepinya Nabi buat satu garisan-garisan yang lain. Di tepi garisan yang lurus tu Nabi buat garisan-garisan yang lain. Lalu Nabi mengatakan, lalu Nabi membaca ayat inna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. So maknanya jalan yang lurus itu jalan yang digelar sebagai manhaj rabbani. Jalanku, jalan aku sebagai seorang Rasul menterjemahkan manhaj Tuhan, kaedah Tuhan, cara yang Tuhan nak kita buat di atas muka bumi ni. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang makhluk. Macam mana Tuhan nak aku ni, jalan aku. Hadhihi sabili, ni jalan aku. Jalan aku ni menterjemah jalan Allah Subhanahu wa taala. Manhaj nabawi menterjemah manhaj Allah Subhanahu wa taala, manhaj rabbani tersebut. Adapun yang di tepi kiri dan kanan yang bersimpang-simpang itu kita boleh gelarkan sebagai manhaj jahili. Kaedah yang datangnya daripada kejahilan kita. Ataupun bolehlah kalau kita nak katakan manhaj jahili itu juga dengan manhaj syaitani. Sebab dia boleh jadi disesatkan oleh syaitan, maka terpesonglah lari daripada jalan yang satu yang datangnya daripada Allah ataupun datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berkenaan dengan definisi. Tu definisi tu ambil mana tu? Tuan-tuan boleh buka kitab yang dikarang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Biasa orang debat gitu lah. Orang yang pernah terlibat dengan debat ataupun pidato kan, peringkat sekolah dulu kalau tuan-tuan terlibat, itu antara definisi tempat rujuk kita Dewan Bahasa dan Pustaka. Cetakan tahun bila, muka surat berapa, kata kalimah manhaj ni diterjemah dan dihuraikan dengan makna sekian. Itu dalam dalam menyediakan teks ataupun rangka kepada kepada pidato, debat dan sebagainya lah. Baik. Jadi sandaran kita ialah pada hadis Nabi tadi. Dia adalah manhaj yang sangat-sangat istimewa, datangnya daripada Allah Ta'ala, kemudian diterjemahkan oleh Rasulullah. Baik. Kemudian saya nak
nak bincang dengan tuan-tuan berkenaan dengan manhaj Rabbani ini hanya beberapa sudut saja tuan-tuan. Hanya beberapa sudut yang boleh kita ambil sebagai panduan. Selepas datangnya Rasulullah, sebagaimana yang kita maklum, sebelum hadirnya Nabi ataupun lahirnya baginda Nabi, Allah Ta'ala telah membatalkan semua manhaj yang lain. Peristiwa-peristiwa pelik berlaku sebagai irhasat. Ada orang mengatakan itu mukjizat. Tak, itu bukan mukjizat lagi. Sebab Nabi belum dilantik menjadi Nabi. Peristiwa luar biasa dah berlaku. Sebelum Nabi dilahirkan, peristiwa luar biasa dah berlaku. So, adakah itu mukjizat? Tidak, itu bukan mukjizat. Itu dipanggil sebagai irhas. Irhas ni maknanya benda luar biasa yang berlaku pada Rasulullah, tapi sebelum dibangkit menjadi Nabi dan Rasul. So, banyak peristiwa yang berlaku sebelum Nabi ni dibangkit menjadi Nabi dan Rasul. Antaranya ialah api yang sekian lama dinyalakan oleh kaum Majusi, kaum penyembah api, padam tiba-tiba. Tiba-tiba padam. Berhala yang ada di Kaabah pun diceritakan oleh Abdul Muttalib sendiri jatuh. Sebelum ataupun saat Nabi hampir-hampir nak dilahirkan oleh ibunya. Saat dan hampir ketika Nabi nak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada rahim ibunya, maka saat itu berlaku Allah Ta'ala ibaratnya memberi isyarat bahawa manhaj selain daripada manhaj yang dibawa oleh lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah ini adalah manhaj yang terbatal. Itu kita panggil manhaj yang telah diasaskan oleh syaitan. Sebab mana ada nabi-nabi lain yang membawa manhaj menyembah api? Mana ada nabi lain membawa manhaj menyembah berhala? Mana ada nabi-nabi lain membawa manhaj menyembah yang lain selain daripada Allah Ta'ala? Kalau betul-betul mereka mengatakan agama mereka agama yang datang daripada Nabi dan Rasul dan daripada agama samawi, pasti mereka tak akan bertuhankan kepada patung berhala. Tak akan bertuhankan kepada makhluk-makhluk yang lain. Semangat-semangat yang lain dan sebagainya lah. Sebab tu kita tak setuju orang Kristian nak ambil guna pakai kalimah Allah sebagai Tuhan. Dalam ilmu tasawuf, kalimah Allah ni dipanggil sebagai isim mufrad ataupun dipanggil sebagai ismul a'zam dipanggil, ataupun dipanggil sebagai ismul jalalah. Ismul jalalah pun orang panggil, ismul jalalah maksudnya nama yang maha agung, ataupun kita panggil ismul a'zam, ya juga, ataupun dipanggil dengan ismul mufrad. Ismul mufrad, saya nak highlight kalimah ismul mufrad ni, itu kalimah Allah. Dalam bab zikir dalam kitab haqaiq dulu kita pernah bincang berkenaan dengan ni di tempat lain lah. Cuma salah satu daripada bentuk zikir yang ada dalam alam kesufian, alam sufi ini ialah zikir dengan ismul a'zam. Zikir dengan kalimah Allah saja. Maka kalimah ini digelar sebagai ismul mufrad, kata nama mufrad. Kenapa dinamakan dengan kata nama mufrad? Sebab kalau ikut kaedah bahasa Arab, mana-mana kata nama dia boleh dimusanna, boleh diduakan, boleh dipluralkan. Gabung dah tu, plural bahasa Inggeris, kan bahasa Melayu. Rojak malam ni. Saya ambil contoh. Kalau kita nak sebut seorang lelaki, rajulun. Bila kita nak jadikan lelaki itu dua, maka dia jadi rajulani ataupun rajulaini, itu berdasarkan kalimah tu berada dalam ayat dah. Nak jadi rajulani dengan alif ke dengan ya ke, itu bergantung kepada kalimah tersebut duduk dalam ayat, dia jadi apa? Apa mauqi' kalimah tu dalam ayat? Itu yang merubahkan dia dengan alif ataupun dengan ya. Kemudian dia orang yang baca orang akan tahu ini menunjukkan dua orang lelaki. Dia jumpa rajulani, dia jumpa rajulaini, itu menunjukkan dua orang lelaki. Tapi kalau dia jumpa kalimah rijal, maka ini menunjukkan tiga ke atas. Para lelaki, ataupun kita terjemah lelaki-lelaki. Itu kata nama. Tuan-tuan bawalah kata nama apa? Baitun, rumah katakanlah. Kalau dua buah rumah kita panggil baitani ataupun baitaini.
Kalau ramai ataupun banyak rumah, kita panggil buyut. Itu rumah. Tuan-tuan datanglah, meja katakanlah, maktabun 1, maktabani 2, makatib 3. Kaksun, gelas ni, kaksani 2, jamak dia kuus. Semua isim, dia ada mufrad, ada musanna, ada jamak dia. Lepas tu jamak tu pecah pada 3 pula. Cuma saya nak sebutnya ialah kalimah Allah isim. Kata nama khas. Khas hanya untuk Allah Ta'ala saja. Zat yang wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Tapi dia dinamakan ismul mufrad sebab dia tidak ada kalimah musanna dan tak ada kalimah plural. Kita tak boleh nak guna Allah, Allahani. Tak boleh. Dia memang tak ada kalimah tu. Sebab tu, kalau orang Kristian setuju dengan kita nak guna kalimah Allah dengan makna Tuhan, maknanya dia kena setuju juga dengan kita, Allah tu adalah Tuhan yang esa. Kalau dia tak boleh setuju dengan kita, Allah tu adalah Tuhan yang esa, yang tunggal, yang satu, maknanya dia tak layaklah untuk guna kalimah Allah. Kalau dia setuju dengan kita, Allah tu Tuhan yang esa, maknanya dia kena buang lah. Maryam, dia kena buang. Nabi Isa AS, tak ada lah konsep Trinity. Baki lagi dia nak terima Nabi Isa, Nabi dia ke, ataupun dia nak terima Nabi kita Muhammad sebagai Nabi penutup. Yang memansuhkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu je. Tapi masalahnya dia nak guna kalimah Allah tapi dengan makna Tuhan dia yang ada 2, 3. Tak boleh lah. Sebab tu kita tak bertolak ansur dalam soal kalimah Allah. Orang yang terima tu tak tahu kenapa dia terima. Baik. Jadi mana tadi? Kalimah Rabb ni maknanya manhaj tersebut adalah manhaj yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ambil beberapa contoh tuan-tuan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada manhaj Rabbani ini, manhaj yang datangnya daripada Allah ataupun kaedah dan cara yang Nabi laksanakan dalam hidup dia yang bersifat ketuhanan. Tak ada satu pun yang bersifat diri Nabi sendiri. Nak begitu. Semua itu adalah izin daripada Allah. Walaupun Nabi nak begitu, pasti dia ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah Taala tak mengizinkannya, maka Nabi tak akan laksanakan perkara tersebut. Walaupun Nabi suka perkara tersebut. Contoh, macam kita pernah sebut persoalan kiblat. Persoalan kiblat, bila mana Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang Yahudi duk bercakap seolah-olah Nabi ni tak tetap pendirian, asal pada Kaabah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian nak patah balik semula kepada Kaabah dan sebagainya lah. Kisah tu ada dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran menceritakan Nabi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah Ta'ala, aku duk tengok engkau ni sekejap-sekejap bagi isyarat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Maknanya sekejap-sekejap Nabi seolah-olah macam menunggu isyarat daripada Allah Ta'ala nak alih kiblat ni kepada Baitillahil Haram semula. Maka kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan, maka kami perintahkan supaya kamu beralih dan menghadap ke arah kiblat. Allah Ta'ala sebut tardaha, yang kamu puas hati dengan kiblat tersebut. Seolah-olah Nabi pilih sendiri kiblat tu. Seolah-olah. Tapi pada hakikatnya, kalau Nabi setuju sekalipun dengan kiblat tersebut, tak ada redha daripada Tuhan, Nabi tak buat. Sebab tu dia mesti Nabi dengan Allah Ta'ala ni bersatu pada redha, pada puas hati. Baru jadi manhaj Rabbani, manhaj Nabawi. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah ni adalah manhaj yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala puas hati, dan Nabi pun orang yang melaksanakan, menjunjungnya 100%. Tak ada tertinggal, tak ada tercuai, tak ada terabai walau satu pun daripada manhaj yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kalau kita nak sebut ialah Islam ni lah. Islam yang kita anuti ni adalah manhaj Rabbani
yang 100%-nya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada beberapa pecahan lah dalam Islam tu. Ada yang berkait dengan akidah, ada yang berkait dengan ibadat, ada yang berkait dengan akhlak, ada berkait dengan tasyri'at dan sebagainya lah. Dalam tu ada banyak. Baik, kita ambil beberapa contoh. Satu, kita lihat contoh manhaj Rabbani yang dibawa oleh Nabi setelah mana Nabi dilahirkan. Nabi lahir ke dunia bawa manhaj ni, manhaj Rabbani ni. Datang tu untuk membawa risalah ketuhanan, membatalkan risalah-risalah yang bersifat hawa nafsu, bersifat kesyaitanan, bersifat individu. Kan ada kan? Macam orang Hindu boleh jadi yang jadi Tuhan tu adalah manusia. Maknanya orang yang ada keinginan peribadi nak jadi Tuhan, dia nak jadi Tuhan. Macam apa? Macam ajaran-ajaran sesat lah, ajaran-ajaran sesat. Dia mendakwa diri dia sebagai Tuhan, dia dakwa diri dia adalah nabi. Yang terakhir itu apa? Perjalanan mimpi yang terakhir apa? Kemudian akhirnya dah bertaubat dah. Majlis istitabah itu dibuat oleh Ma'iz kan. Cuma nak sebutnya, ada orang yang berkepentingan sampai ke tahap mengaku diri dia adalah Tuhan. Sampai ke tahap mengaku diri dia adalah Nabi yang membawa risalah. Tu sampai ke tahap itu. Jadi baginda Nabi SAW, dia tidak demikian. Tidak membawa manhaj tu manhaj peribadi dia. Ataupun ada kepentingan peribadi. Sebab tu baginda Nabi ni, disebabkan dia ni tak ada kepentingan peribadi. Semua yang dibuat oleh baginda Nabi adalah untuk kepentingan ummah selamat di akhirat nanti. Sebab tu dia sangat-sangat dikasihi oleh ummah dia. Sehingga disebut oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan dalam kisah kisah ada seorang lelaki Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ni nak dibunuh oleh kaum musyrikin. Orang nak bunuh dia. Jadi sebelum nak bunuh Zaid bin Dathinah ni, Abu Sufyan tanya kepada Zaid bin Dathinah, kau nak tak kalau aku ambil Muhammad bin Abdullah, ganti tempat engkau ni, maka engkau akan bebas dan selamat. Apa jawab Zaid bin Dathinah? Dia kata, aku tak sanggup baginda Nabi mengambil tempat aku bukan setakat untuk dibunuh, dipancung, walaupun tercucuk duri dia. Aku tak sanggup. Tu kasihnya para sahabat kepada baginda Nabi. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu. Tak ada dalam sejarah, dia kata, seseorang daripada kalangan manusia ni yang kasih kepada sahabat dia sebagaimana kasihnya sahabat baginda Nabi Muhammad kepada Muhammad. Aku tak pernah bertemu lagi dalam sejarah. Maknanya orang yang kasih kepada sahabat sebagaimana para sahabat baginda Nabi kasih kepada baginda Nabi. Sampai tahap tu. Maknanya kalaulah kaki Nabi terkena duri, lebih baik kaki akulah terkena daripada terkena kaki Nabi. Maknanya biarkulah yang kena duri tersebut daripada kena Nabi. Biarkulah yang kena yang kena bunuh daripada Rasulullah kena. Biarku para sahabat itu. Maknanya mempertahankan baginda Nabi. Kenapa semua ni berlaku ni? Kerana kasih para sahabat kepada Rasulullah. Baik. Satu saya ambil contoh dari sudut manhaj Rabbani ini ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lahirnya Rasulullah, dibangkit menjadi Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai manhaj Rabbani, satunya ialah akidah. Ini persoalan pokok lah. Persoalan akidah adalah persoalan pokok. Pernah diceritakan oleh seorang sahabat. Nama dia Abu Raja Al-Atari. Al-Atari kata silap. Dia pernah sebut, dia kata, kami sebelum bangkit Rasulullah membawa agama yang benar ataupun membawa manhaj Rabbani ni, kunna na'budul hajar.
kami sebelum daripada ni menyembah batu. Sembah batu. Bila sembah batu, dia kata, bila kami bertemu dengan batu yang lebih baik lagi, maka kami tinggal batu yang lama, kami ambil batu yang lebih baik lagi, kami sembah pula. Maknanya, tengok batu ni, cantik, maka sembah. Bila bertemu dengan yang lebih cantik lagi, sembah yang lain pula. Tinggal yang tu, sembah yang tu pula. Itulah keadaan kami pada masa itu. Akhirnya, Abu Raja Al-Ataridi ni memeluk Islam. Akhirnya dia memeluk Islam. Cuma pada peringkat awalnya, dia antara orang yang berbai'ah dengan Musailamatul Kadzdzab. Ni Abu Raja Al-Ataridi ni. Kemudian, bila datang risalah ataupun dakwah manhaj Rabbani daripada Rasulullah ni, akhirnya dia memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, maka dia meninggalkan manhaj jahili ataupun syaitani ni. Baik. Hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, bangkitnya Rasulullah, Rasulullah menghapuskan semua manhaj. Manhaj syaitani pun boleh kalau kita nak panggil, ataupun manhaj jahiliyah yang ada pada masa tersebut, semuanya dihapus dan dibatalkan oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Nabi semuanya bersandarkan kepada Al-Quran. Akidah semuanya dalil dia qat'i ataupun yaqini. Akidah dia tidak ada sumber dhanni. Akidah, dalil, sumbernya, sandarannya semuanya berbentuk yakin dan berbentuk berbentuk putus, jazam. Dia tak ada berbentuk syak ataupun zon. Zon pun tak ada. Kalau syak ni 50-50, zon ni maknanya 70-30 pun tak ada dalam akidah. So semua dalil-dalil yang datang berkenaan dengan akidah semua berbentuk yakin. Dalil-dalil tersebut semua kita boleh kutip dalam Al-Quran lah. So akidah yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah, semuanya sandaran dia ada dalam Quran. Mana Tuhan yang hakiki? Allah. Mana sandaran dia? Ada dalam Al-Quran. So itu antara yang dibawa oleh Rasulullah. Saya ringkaskan sebab nak azan. Kemudian antara manhaj yang dibawa oleh Rasulullah ialah manhaj pada ibadah. Kalau sebelum daripada ini ada yang beribadah, tuan-tuan baca dalam ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Dalam surah Al-Baqarah kan, Allah Taala sebut Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan ibadat sa'i antara Safa dan Marwah, pada saat awal umat Islam rasa keberatan. Sebab apa? Sebab pada zaman jahiliyah, di atas bukit Safa dan bukit Marwah ni ada patung berhala. Di Safa ada Isaf, di Marwah ada Nailah nama dia. Isaf satu patung nama dia Isaf, satu patung lagi nama dia Nailah. Disebutkan dalam tafsir, asalnya mereka ni adalah manusia. Manusia yang telah melakukan satu perbuatan keji, satu lelaki, satu perempuan. So mereka telah berzina, akhirnya mereka telah disumpah menjadi batu. So mereka diletakkan di atas bukit Safa dan Marwah, tujuannya ialah untuk pakak-pakak ambil pengajaran. Ni orang yang pernah melakukan perbuatan terkutuk, jangan siapa-siapa tiru perbuatan tersebut. So dia ambil patung tersebut, dia letak atas bukit Safa dan Marwah. Itu peringkat awal. Akhirnya orang bukan lagi ambil pengajaran, bahkan pakak pi ambil barakah dengan patung tersebut. Naik ke bukit Safa sentuh ambil barakah, naik ke bukit Marwah sentuh Nailah ambil barakah dan sebagainya. Bila mana Allah Taala suruh umat Islam sa'i antara bukit Safa dan Marwah, maka jadi keberatanlah. Sebab perbuatan tersebut perbuatan yang pernah dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Bukan sya'air mereka, bukan syiar mereka, bukan lambang ibadat mereka Safa dan Marwah ni. Safa dan Marwah ini adalah syiar kepada agama tauhid. Apa yang pernah berlaku kepada Hajar di antara Safa dan Marwah. Bukan mereka yang mendahului Hajar, tapi Hajar mendahului mereka. So Safa dan Marwah ni bukan syiar jahiliyah, bukan syiar orang-orang syirik. Dia adalah syiar orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Bila turun ayat tu barulah umat Islam tidak rasa apa? Tidak rasa segan silu, rasa keberatan lagi untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah. Saya nak sebut, ini di antara contoh ibadat yang mana Allah Ta'ala turunkan dengan hadirnya baginda Nabi. Lahirnya baginda Nabi, diutus, dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, maka ibadat. Walaupun seolah-olah pada peringkat awal mereka melihat macam sama dengan ibadat orang-orang jahiliyah, tapi bila mana Allah Ta'ala kata, aku nak buat macam tu juga. Sebab kerana apa? Kerana asalnya adalah tauhid. Maka engkau kena buat begitu. Dalam soal ibadah, manusia ataupun baginda Nabi tidak pernah memandai-mandai dalam apa? Dalam mencipta ibadah, tidak. Sebab tu kita belajar dalam fiqh, ibadat yang datang daripada Islam, yang datang daripada Allah Ta'ala, semua telah ditetapkan. Ada yang jenis bermasa, ada masa dia. Ada yang jenis ada tempat dia. Kemudian yang apa? Yang ibadat pula, kalau jenis semayang pula, yang 4 rakaat tak boleh nak tambah. Rukunnya tak boleh kita nak memandai-mandai tambah. Syaratnya tak boleh kita nak buat-buat sendiri, tak boleh. Mesti cukup rukun, mesti cukup syarat dan sebagainya lah. Ambillah contoh ibadat apa pun, semua ada pendetilan daripada Rasulullah sebagai manhaj nabawi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu pada zaman sahabat Nabi sebut gitu. Lepas tu bila datang zaman selepas daripada para sahabat, sallu kama alimtumuni salli. Kita kena faham gitu pula, sebab kita tak sempat melihat Rasulullah bagaimana Rasulullah solat. Sebagaimana nak solat ni, sebagaimana kamu tahu aku solat. Tahu tu daripada mana? Tahu tu daripada sahabat sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in sampaikan kepada tabi'in. Begitulah seterusnya sampai kepada kita melalui pengajian, melalui ilmu. So kita dapat bagaimana cara Rasulullah solat yang kita buat sekarang ni melalui jalan ilmu, tahu dan tahu dan tahu. Adapun hadis Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, yang ni ditujukan kepada sahabat Rasulullah. Baik, dalam soal haji Nabi kata khudhu anni manasikakum, jangan kamu pandai-pandai buat haji sekian-sekian, tak naklah sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab apa? Sebab itu pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Tak, Nabi mengajarkan ada sa'i, walaupun tempat itu tempat pernah ada patung Nailah, ada patung Isaf dan sebagainya, tapi Nabi tetap melakukan sa'i dalam ibadat haji. Maka kita yang follow manhaj nabawi, manhaj rabbani, tiap-tiap orang yang pergi buat haji dia mesti kena sa'i antara Safa dan Marwah. Itu dari sudut contoh manhaj manhaj rabbani pada ibadat yang dibawa oleh Rasulullah. Baik, last sekali saya nak cerita. Yang terakhirnya saya pergi secara tajuk yang besar-besar ya tuan-tuan. Kalau perincikan dia jadi makin besar perbahasan dia. Yang terakhir saya nak contohkan ialah manhaj rabbani yang dibawa oleh Rasulullah ialah dari sudut akhlak. Satu tadi dari sudut akidah, Nabi membatalkan semua ketuhanan semua yang dianggap Tuhan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian ibadat, mereka tak boleh memandai-mandai untuk beribadat kepada patung berhala dan sebagainya. Diajar oleh baginda Nabi ibadatnya. Kemudian yang ketiganya ialah dari sudut akhlak. Nabi datang membawa akhlak. Saya ambil satu kisah bagaimana Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi. Seorang ulama Yahudi, Abdullah bin Salam, setelah dia dengar khabar berita yang Nabi akan sampai ke bumi Madinah. Dan penduduk Madinah pun pada masa itu beramai-ramai menunggunya. Ada yang duduk di atas bumbu, di atas atap rumah. Atap rumah orang Arab kan dia macam kotak itu, so dia boleh naik sampai ke atas. Atas tu biasa tempat dibuat tempat jemur kain dan sebagainya lah. Jadi yang perempuan ni duduk ke atas bumbung tu lah. Tunggu lihat daripada jauh dah sampai ke belum, dah dekat ke belum rombongannya, rombongan Rasulullah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Abdullah bin Salam, salah seorang daripada ahlul kitab Yahudi yang bila dengar berita tersebut, maka dia pun menanti bersama dengan orang-orang Islam. Bila sampai sahaja Rasulullah ke bumi Madinah, bumi Yathrib pada masa itu, maka dia pun berkerumun sebagaimana orang-orang mengurumuni Rasulullah untuk dia melihat pada wajah Rasulullah itu sebut. Sebagaimana adakah sama dengan apa yang disebutkan di dalam kitab? Sebab dia adalah ahlul kitab. Maka
Bila dia bersesak-sesak mengerumuni sebagaimana orang lain mengerumuni Rasulullah, maka dia melihat pada wajah Rasulullah dengan perkataan dia mengatakan, tidak ada pada wajah Rasulullah lambang kedustaan. Yang ni ada dalam maulid Ad-Daibai ada kalimah laisa biwajhin kadzab. Tidak ada sedikit pun pada wajah Rasulullah tanda pendustaan. Kita ni nama agamawan, orang tengok tak percaya lagi. Betul ke ustaz ni cerita semangat ni, dia kata. Entah kelentong lah semua. Wajah Nabi ni, haibah yang ada pada Nabi, cahaya kenabian yang ada pada wajah Nabi, orang tengok memang tak ada langsung tanda dia seorang pendusta. Macam mana nak bayang tahu? Kita tengok orang ni memang kita tahu dia ni orang jujur, orang baik, orang soleh pada wajah dia tu. Lalu kata Abdullah bin Salam, aku ikut orang yang semua duk ikut Rasulullah ni nak pergi ke mana ni. Kemudian bila dah sampai satu tempat, aku mendengar kalimah pertama yang keluar di mulut Rasulullah. Mulut Rasulullah ni ialah kalimah yang Nabi sebut, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kalimah pertama kata Abdullah bin Salam aku dengar daripada mulut baginda Nabi ialah afshus salam. As-salam ni adalah ismun min asma'illah. As-salam ni salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang kita terjemah dengan bahasa kita ialah yang maha sejahtera, yang maha selamat, yang maha damai. Maknanya aku datang ni bukan datang untuk membawa satu pertelingkahan, bukan datang untuk bergaduh sebagaimana kaum Aus dan Khazraj sebelum daripada ni. Aus dan Khazraj ni asalnya daripada dua beradik ayah yang berlainan, mak yang sama. Bergaduh sehinggalah terbentuk satu kumpulan besar. Aus satu kumpulan besar, Khazraj satu kumpulan besar. Bergaduh tak puas hati beratus-ratus tahun. Peperangan besar yang berlaku antara dua kabilah ni sebanyak lebih kurang 10 peperangan berlaku. Sebabnya ialah kerana orang Yahudi memainkan peranan dia, melaga-lagakan antara Aus dan Khazraj ni, antara dua puak besar ni. Jadi bila datang baginda Nabi SAW, Aus dan Khazraj ini dipersaudarakan dan mereka juga dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin yang datang daripada bumi Makkah. Saya nak sebutnya, Nabi memberi isyarat yang pertama bila Nabi sampai di bumi Madinah ialah Nabi bukan datang untuk bergaduh, bertelingkah dengan sesiapa pun. Kita datang untuk berdamai, untuk memberikan kebaikan demi kebaikan. Hari ni benda ni tak berlaku kadang-kadang. Hatta di kalangan AJK Masjid Surau bergaduh. Kadang-kadang saya pergi satu masjid, saya pergi Masjid Surau, saya tengok lama tak pergi kan tuan-tuan. Saya tengoklah mana orang-orang yang dulunya ada sekarang ni tak ada. Ke mana pergi? Orang ni orang kuat mengaji ni. Waktu kuliah mesti ada. Lepas daripada kuliah pun tak balik terus datang jumpa kita dulu, ucap terima kasih dan sebagainya lah. Kalau ada nak tanya. Tapi bila kita pergi tengok-tengok lepas PKP tak ada. Saya tertanya-tanya, dia orang ni pergi mana? Ada apa berlaku? Kadang-kadang benda ni berlaku disebabkan oleh pertelingkahan antara AJK sesama AJK. Ni orang yang duk buat kerja agama dah ni tuan-tuan. Duk buat kerja untuk ummah dah ni, ummah setempat kita ni, supaya boleh manfaat daripada majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Pun masih ada pertelingkahan. Yang dulunya saya tengok ada kat sini, tak ada dah. Saya jumpa kat masjid lain. Kenapa datang masjid ni? Bukan tuan dulu jemaah kat sini ke? Kat sini ke? Saya jadi rasa pelik. Apa yang berlaku sebenarnya? Itu contoh. Saya tak kata siapa-siapa lah. Saya sebut contoh. Kenapa dia datang semayang ke sini? Dia dah tinggal masjid dia, dah tinggal surau dia pergi semayang ke tempat lain. Nabi daripada bergaduh besar, berperang berpuluh tahun, beratus tahun dengan apa? Dengan isu-isu yang remeh yang dilaga-lagakan oleh Yahudi, Nabi datang, Nabi beritahu satu isyarat dia, aku datang untuk as-salam. Aku datang untuk menyebarkan kesejahteraan. Sebab tu kita diajar selepas dari di hujung semayang kita as-salam. Kiri dan kanan kita ni semua ahlu la ilaha illallah.
Sebelah kanan kita adalah ahli la ilaha illallah. Sebelah kiri kita ahli la ilaha illallah. Kenapa mereka yang berada di kiri kanan kita ahli la ilaha illallah, kita dan dia sama-sama melafazkan kalimah la ilaha illallah? Luar daripada salat kita ada grup, dan grup kita menghentam satu grup yang lain. Grup dia pula menghentam kita, saling-saling menghentam, sedangkan boleh jadi matlamat kita adalah satu untuk melihat surau ni maju. Itu benda-benda yang kadang-kadang timbul di masjid dan surau dan sebagainya lah. Jadi Nabi datang membawa satu mesej yang besar. Nabi datang adalah untuk memberikan perdamaian. Walaupun Aus dan Khazraj ni didamaikan oleh Rasulullah, bukan setakat di antara mereka berdua, bahkan dengan kaum Muhajirin, tapi mereka masih diuji. Yahudi masih lagi memainkan peranan dia, melaga-lagakan Aus dan Khazraj, sehingga mereka nak kembali semula bergaduh antara Aus dan Khazraj. Lalu Nabi memberi amaran keras. Nabi mengatakan, adakah dengan setelah kamu disatukan, kamu beriman kepada Allah, kamu mentauhidkan Allah, disatukan atas dasar kalimah la ilaha illallah, adakah setelah itu kamu nak kembali kepada ajaran jahiliah dulu? Itu amaran keras daripada Rasulullah. Yang bergaduh ni bukan ajaran Islam. Macam mana pun dia mesti ada jalan penyelesaian. Bukan pergaduhan itu jalan penyelesaian dia. Jadi Nabi beritahu kepada Aus dan Khazraj satu amaran keras supaya selesaikan apa-apa yang tidak puas hati antara kamu melalui jalan yang terbaik. Melalui permusyawaratan dan sebagainya lah. Bukan melalui jalan peperangan. Sebab tu kita tak melihat Islam tersebar dengan peperangan, kecuali Islam dicabar dia. Islam dihalang. Peperangan tu berlaku disebabkan oleh orang kafir yang menghalang Nabi dan nak berperang dengan Rasulullah. Adapun nak memulakan peperangan, tidak sama sekali. Sebab tu tuan-tuan boleh baca dalam sejarah peperangan Rasulullah, hanya seorang sahaja yang betul-betul dibunuh oleh Rasulullah. Maknanya yang dipenggal dengan pedang oleh Rasulullah hanya seorang saja dalam banyak-banyak peperangan yang kita baca dalam sejarah tersebut. Itu menunjukkan betapa Islam ni datang bukan dengan kekerasan, tapi Islam datang untuk membawa akhlak, menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Bukan umat Islam semata-mata, bahkan seluruh umat manusia akan merasai betapa ajaran Islam ni ajaran yang indah yang mendamaikan semua umat. Jadi tuan-tuan, itu di antara manhaj Rabbani yang dibawa oleh Rasulullah dengan hadirnya, dengan lahirnya baginda Nabi, dengan diutuskan baginda Nabi ini sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi membawa manhaj-manhaj yang saya sebut secara ringkas ini, akhirnya menatijahkan umat yang berkualiti, andai kita mengamalkannya secara keseluruhan. Maka dia akan menjadikan umat ni berkualiti. Kualiti, saya sebut kualiti ini pada pandangan Allah dan agama. Bukan berkualiti pada pandangan kita. Kalau berkualiti pada pandangan kita, boleh jadi sekarang ni dengan sistem yang ada pada hari ni, kita dah rasa kita adalah bangsa yang berkualiti. Boleh jadi dengan sistem riba, saya ambil contoh, kita dah berasa kita adalah bangsa ummah yang berkualiti. Ekonomi kita ekonomi berkualiti. Tak, berkualiti di sini bila kita gabungkan dengan manhaj Rabbani, kualiti itu mestilah kualiti pada pandangan Allah. Mestilah kualiti pada pandangan agama. Agama yang mengesahkan ini berkualiti. Allah yang mengesahkan ini benda yang berkualiti. Sebabnya bermula dengan manhaj Rabbani yang kita ambil, yang kita ikut daripada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit berkenaan dengan tema Maulidur Rasul, manhaj Rabbani, umat berkualiti. Hadirnya baginda Rasulullah ini adalah membawa satu kaedah, satu cara hidup untuk mensejahterakan kita daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Andai kita meninggalkan, bahkan kita meninggalkannya lah, menyebabkan bukan setakat dalam negara kita sahaja banyak perkara-perkara yang tidak kita ingini berlaku, bahkan dalam dunia pada hari ini kita melihat banyak perkara-perkara yang tidak kita ingini berlaku disebabkan kita membelakangkan ataupun meninggal manhaj yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadatul tuan-tuan, untuk tema Maulidur Rasul pada malam ini, mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada kita semua dalam pertemuan ini. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.